Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama lagi pada pagi ini dalam kapsul 15 minit Syama'il siri yang ke-9 insya-Allah. Dan kita ambil masa sedikit untuk kita bantu sharekan majlis kita pada pagi ini. Mohon maaf sedikit terlewat kita pada pagi ini. Jadi kita insya-Allah akan mulakan beberapa minit sebentar lagi. Kita ambil sedikit masa untuk sharekan dulu majlis kita. Mudah-mudahan lebih ramai mendapatkan manfaatnya insya-Allah. Sementara kita nantikan untuk sahabat-sahabat kita yang lain masuk menyertai kita, kita selawat ke atas Nabi SAW. Mudah-mudahan sebelum kita baca Syama'il baginda, hadis-hadis tentang kepribadian baginda SAW, kita dapat menyampaikan rasa cinta, rasa rindu kita dengan kita menyebut-nyebut nama Nabi SAW, memohon kepada Allah menyampaikan salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wasallam alaihi. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah dapat lagi sama-sama kita sambung pembacaan daripada kitab Syama'il Muhammadiyah dalam 15 minit kapsul Syama'il. Kepada yang baru masuk sama-sama dengan kita, diucapkan ahlan wa sahlan. Yang memberikan salam kepada saya ucapkan kembali jawapan dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sentiasa kita semua dirahmati Allah. Hari ini hadis yang ke-8 siri yang ke-9 insya-Allah pada minggu yang kedua. Hadis yang ke-8 sebenarnya telah saya bacakan pada part yang pertama, hadis yang ke-7. Saya nyatakan semalam ada sedikit kekeliruan. Dia terbalik. Hadis ke-7 tu hadis ke-8 saya baca pada hadis yang ke-7. Tapi matan hadis kita bincangkan semalam adalah betul hadis yang ke-7. Jadi hari ini kita masuk tentang hadis yang ke-8 insya-Allah. Saya akan bacakan sekali lagi hadisnya. Kemudian kita akan tengok apa terjemahannya untuk kita ambil manfaat. Wa bihi ilahi qala hadatsana Sufyan bin Waqi'. Qala hadatsana Jumai' ibn Umar ibn Abdurrahman al-Ijli imla'an alaina min kitabihi qala akhbarani rajulun min Bani Tamim min waladi Abi Halah zawji Khadijah yukanna Aba Abdullah an ibnin li Abi Halah anil Hasan ibn Ali qala sa'altu khali Hind bin Abi Halah wa kana wassafan an hilyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
wa ana ashtahi an yasifa li minha shay'an ata'allaku bihi. Faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhaman yatala'la'u wajhuhu tala'lu al-qamar lailatul badr atwalu minal marbu' wa aqsaru minal musyadzab azimul hamah rajilus sya'ri inin faraqat aqiqatuhu farraqaha wa illa fala yujawizu sya'ruhu syahmata udhunayhi idha huwa waffarahu azharal lawn wasi'ul jabin azajjul hawajib sawabigha fi ghairi qarnin bainahuma irqun yudirruhu al-ghadabu aqnal irnain lahu nurun ya'luhu yahsabuhu man lam yata'ammalhu asham kathul lihyati sahlul khaddain dali'ul fam muflajul asnan daqiqul masrubah ka'anna unuqahu jidu dumyatin fi safa'il fiddah mu'tadilul khalqi badinun mutamasikun sawa'ul batni was sadri aridu sadri ba'idu ma bainal mankibain dakhmul karadis anwarul mutajarrad mawsulu ma bainal labbati was surrah bi sya'rin yajri kal khatti arith thadiyain wal batni mimma siwa dhalik ash'aru dhira'ain wal mankibain wa a'ali sadr tawiluz zandain rahbur rahah shathnul kaffain wal qadamain sa'ilul atraf aw qala sya'ilul atraf khamsanul akhmasain masihul qadamain yabnu anhumal ma' idza zala qali'an yakhtu takaffiyan wa yamshi haunan zari'ul mishyah idza masha ka'annama yanhattu min sabab wa idza iltafata jami'an khafidut tarfi nadaruhu ila al-ardi atwalu min nadarihi ila as-sama'i jullu nadarihi al-mulahadhah yasuqu ashabahu wa yabda'u man laqiya bis salam. Okey, baik. Jadi dikhabarkan kepadaku akhbarani seorang lelaki daripada Bani Tamim daripada keturunan Abi Halah, yang mana Abi Halah merupakan suami kepada Sayyidatina Khadijah yang digelar dengan Aba Abdillah, daripada Ibni Halah, daripada Ibni Abi Halah, daripada Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu berkata. Jadi anak pakcik, anak pakcik, sepupulah, menceritakan kepada hadis ini diambil daripada Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Kata beliau, aku bertanya kepada pakcikku, pakcik sebelah ibu, iaitu Hindun ibn Abi Halah, yang merupakan wasaf. Yang ni kita dah cerita pada part yang pertama. Part yang pertama yang saya sebut di awal dalam siri kita, tak silap saya siri yang ke-7. Apakah yang dimaksudkan dengan wasaf? Orang yang pakar dalam menyifatkan tentang sifat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan aku berharap bahawa beliau akan menyifatkan kepadaku sesuatu yang boleh aku bergantung dengannya, yang boleh aku pegang, iaitu melalui sifat-sifat baginda sallallahu alaihi wasallam yang beliau ceritakan kepada aku. Maka beliau, yakni Abi Halah tadi pun mula bercerita, mula memberitahukan tentang Rasulullah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang yang bertubuh besar, fakhman mufakhaman, maknanya agung, besar, mulia, berjiwa besar, berwibawa, yang kita dah sebutkan sebelum ini. Beliau itu seorang yang agung dan diagungkan. Beliau agung dan diagungkan. Kata seorang sahabat, aku tidak pernah melihat ada insan yang diagungkan oleh orang lain, oleh sahabatnya, melebihi daripada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diagungkan oleh sahabatnya. Jadi apa yang tidak dilakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Diberi penghormatan. Dan kalau kita tengok antara khususiat Nabi juga yang berbeza dengan yang lain, kan, maknanya tak ada orang di dunia ni yang disambut macam orang menyambut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Nanti kita akan baca hadis-hadisnya kan. Peluhnya diminum. Tidak ada, kata sahabat, tidak ada setitik air wuduk yang jatuh ke bumi, melainkan semuanya ditadah belaka oleh sahabat. Ditadah, ada yang dapat setitik, ada yang dapat. Maka mereka akan menyapu di tubuh mereka, akan baki daripada air wuduk baginda sallallahu alaihi wasallam yang jatuh daripada anggota, yang menitis daripada anggota baginda. Hatta khususiat lebih daripada itu, darah bekam baginda diminum. Sebab apa yang keluar daripada Nabi itu tidak najis. Itu lain dengan kita lah. Itu yang disebut khususiat lah, khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai macam tu sekalilah diagungkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakhman mufakhaman. Beliau sendiri, baginda sendiri seorang yang berjiwa besar, dan orang pun maknanya mengagungkan, menghormati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan maksud menyembah Nabi. Sebenarnya umat Islam tidak pun menyembah Nabi. Kita pun dalam satu hadis pun ada disebutkan, qulu Abdullah wa Rasulah. Aku ini, maknanya jangan, kata Nabi, jangan kamu memuji sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Tuhan mereka. Akan tetapi katakanlah, aku ini Abdullah, hamba Allah, dan juga Rasulnya. Jadi Nabi larang kat situ. Kenapa larang pujian? Adakah kita tak boleh puji Nabi? Kita tak boleh angkat-angkat Nabi? Kita agungkan baginda Rasul dengan ta'zim, dengan penuh penghormatan. Tak boleh ke? Nabi kata jangan kan? Jangan ikut orang Nasrani, puji Nabi mereka. Jadi bukan tak boleh puji Rasulullah. Pujilah. Ma syi'ta min madah, daripada apa pun jenis pujian, asalkan jangan tiru Nasrani. Apa maksud tiru Nasrani? Orang Nasrani puji Nabi mereka dengan mengangkat level Nabi mereka sebagai Tuhan. Kalau kita tengok konsep Trinity tu kan, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, kemudian Ruhul Qudus. Jadi diangkat Nabi mereka itu level Tuhan. Anak Tuhan adalah sama dengan Tuhan lah. Kan? Dikatakan bahawa Isa itu anak Tuhan. Jadi kita puji Nabi kita tak ada pernah ada unsur-unsur syirik dalam kasidah-kasidah. Tak akan ada yang mengangkat taraf Nabi itu adalah Tuhan. Tak ada. Kita sedar bahawa Nabi itu khairil khalqi, semulia-mulia makhluk. Yang itu kalau kita letak pujiannya, semulia-mulia makhluk kan, nama pun makhluk. Tang mana kita angkat Nabi jadi Tuhan? Tak ada. Kan? Baik. Baru satu perkataan. Kita sambung. Kita sambung. Jadi yang pertama, fakhman mufakhaman. Wajah baginda sallallahu alaihi wasallam bersinar-sinar seperti sinaran bulan di malam purnama. Ini pujian. Wajah Nabi macam tengok bulan di malam bulan purnama. Malam bulan purnama bila? Tarikh Hijri 13, 14, 15. Kita selalu panggil hari putih. Kenapa hari putih? Sebab malam cerah, bulan penuh. Sebagaimana kita kalau tengok bulan penuh tu bulat, dan dia bercahaya, berseri-seri, menyebabkan langit tu jadi cerah. Pada waktu malam-malam tengah bulan ni, maka kita menatap, macam kita menatap bulan purnama itu tak jemu. Kita tengok bulan tu, serinya itu tidak menyilaukan mata kita untuk kita mengalih pandangan kita. Tidak. Begitulah sahabat memuji wajah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lebih indah daripada melihat, menonton serinya bulan purnama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala izin kita untuk melihat wajah baginda sallallahu alaihi wasallam, baik dalam mimpi maupun dalam jaga. Maksud dalam jaga itu adalah nanti Allah izin kita untuk di hari akhirat dapat syafaat Nabi, dapat bersama-sama dengan mata kepala kita sendiri, melihat keindahan wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabb. Allahumma arina wajhal habibi sallallahu alaihi wasallam fil manam.
Amin ya Rabb. Okey. Sikit lagi 2 minit kita tengok apa yang boleh kita baca. Kalau tak habis kita sambung part tu insya-Allah besok pagi ya. Kurang sihat sikit pagi ni. Hidung agak sedikit sumbat ya. Baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang yang lebih tinggi daripada orang yang rendah dan lebih rendah daripada orang yang tinggi. Jadi kesederhanaan ini pun kita dah bincangkan. Bahkan antara specialnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah apabila Nabi berdiri dengan orang yang tinggi, Nabi tidaklah kelihatan terlalu tinggi, tapi lebih kurang sama. Tidak ada jauh gap perbezaan. Kan? Bila Nabi duduk dengan orang yang rendah, Nabi lebih tinggi sikit tapi tak tinggi sangat, tak jauh sangat gap perbezaannya. Ya. Baginda SAW bertubuh sedang. Yang sedang-sedang saja. Yang terbaik itu adalah yang sederhana. Baginda memiliki kepala yang besar. Kita dah sebut semalam. Sama juga. Yang sesuai dengan badan baginda SAW yang fit. Rambutnya bergelombang, ikal mayang. Apabila baginda SAW menyikat rambutnya, maka baginda SAW akan membelah rambutnya menjadi 2. Yakni rambut disikat belah tengah. Rambutnya agak panjang lah, jadi disikat belah tengah. Yang ini insya-Allah akan ada bab khusus bagaimana Nabi SAW menyikat rambut. Nabi sikat belakang ke, Nabi sikat tengah, ada perbahasan dia. Sampai masanya nanti kita bincang insya-Allah. Tapi dalam riwayat yang ini, Nabi belah tengah. Ada sejarahnya juga kenapa Nabi belah tengah. Ya. Jadi kita pun nak ambil sunnah Nabi waktu sikat belah tengah. Dan teringat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sikat rambut belah tengah. Aku niat ittiba' Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nak ikut Nabi. Sikat belah tengah. Ada belah lah, tak semestinya tengah, tepi ke tengah ke, tapi ada dibelah dalam menyikat rambut. Antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa adalah sikat. Jadi orangnya kemas. Hatta ada dalam satu hadis Nabi beriktikaf di dalam Masjid Nabawi. Iktikaf ni taklah maknanya kita kata ialah tak wajarlah kita putuskan iktikaf atas sebab-sebab yang tidaklah maknanya yang tak penting lah. Kalau kita kata menjaga kekemasan diri itu tak penting, dalam satu hadis Nabi tengah iktikaf, Nabi balik ke rumah. Bukan Nabi balik ke rumah, sebab rumah Nabi sebelah masjid. Jadi Nabi pergi kepada tingkap arah rumah Nabi itu di luar, tapi Nabi dalam masjid. Sayyidah Aisyah daripada dalam rumah keluarkan tangan dan menyikat rambut baginda sallallahu alaihi wasallam daripada dalam. Isteri tolong sikat rambut suami. Kan? Akak-akak yang bersama-sama menonton kita, ada sikat rambut suami tak? Jadi ambil sunnah Sayyidah Aisyah. Kan? Sayyidah Aisyah, Nabi tengah iktikaf pun, maknanya tengah iktikaf ni patut banyak buat ibadah lain lah, tapi Nabi pergi kat tingkap, Sayyidah Aisyah keluar tangan dan sikatkan rambut baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya penting untuk jaga kekemasan diri. Ya, penting untuk kita jaga kekemasan diri. Jadi sikatkanlah rambut suami, kan? Sikatkan rambut suami. Suami tak ada rambut dah ustaz, tak apalah. Kata sebahagian guru kita, kalau yang tak ada rambut sekalipun, kita tahu bahawa Nabi sikat rambut belah tengah, ambil sikat, lalukanlah di kepala. Ya Rasulullah, aku nak ikut, tapi tak ada rambut. Tak apalah, tarik jugalah, buat macam belah. Kadang-kadang time kita tak ada rambut, sedap juga. Ambil sikat tu, duk lalukan kat kulit kepala kan. Sedap juga. Kalau ada rambut ni aku belah, nak ikut Rasulullah. Kan? Okey. Jika tidak, maka baginda SAW akan membiarkan hujung rambutnya menutupi daun telinga. Ya. Puan Norizita pernah sikat rambut dan janggut arwah suami. Ya.
Allah yarhamhu, mudah-mudahan Allah rahmati rohnya. Jadi apa namanya, yang sudah tidak ada suami, jadi khidmat kita tu adalah pada doa-doa kita lah. Dulu masa hidup kan kita khidmat, sikatkan rambut dia, sikatkan janggut dia. Setelah ketiadaan dia, kita doakan kerahmatan untuknya. Mudah-mudahan bersama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Orang-orang yang kita kasih yang sudah meninggalkan kita, ya, mudah-mudahan ya, bersama dengan orang-orang soleh, bersama dengan para anbiya, dan kita pun nanti ikut sama insya-Allah, ya. Mudah-mudahan Allah rahmati siapa yang sudah pergi daripada insan-insan yang kita kasihi insya-Allah. Jadi kalau Nabi tak sikat rambut, maka Nabi akan buat macam mana? Dibiarkan hujung rambutnya menutupi daun telinga. Kalau kita selak lah, tarik sikit. Kalau tak ada sikat, pakai tangan. Pakai tangan buat juga. Sebab rambut ikan mayang ni senang. Dia tarik-tarik sikit, dia beralun, jadi cantik lah. Jadi Nabi akan selak-selak sikit. Bagi rambut tu tak adalah bersepah sangat. Dia tutup daun telinga, tutup. Rambut Nabi daripada atas ni dia belah, jatuh. Jatuh. Kan smart lah, orangnya smart. Jadi daripada sini juga kita tahu, walaupun Nabi jaga image tadi, image diri, namun ada dalam hadis-hadis yang lain juga disebutkan bahawa tidaklah dituntut bagi orang lelaki ni jadi berdandan macam orang perempuan. Taklah dituntut dia macam berdandan seorang perempuan. Kalau memang dituntut kita jaga kekemasan diri, tapi kalau kerja dengan sikat dia 24 jam jenuh juga. Jadi orang perempuan pula dia. Jadi ada juga hadis, maknanya nak bukan kata ancaman lah, tapi teguran kepada orang-orang lelaki yang kalau dia sibuk sangat berdandan macam perempuan, jangan. Nabi sebut dalam hadis tu, illa ghibban. Sikatlah rambut, tapi biar sekali-sekala. Kata sebahagian ulama, selangkan sikit. 2 hari sikat, sehari tak sikat. Yang time tak sikat tu pun maknanya kita kocak-kocak rambut lah, bagi jaga kemas lah. Kan, jadi ada time kita sikat, ada time tak sikat, tapi tetap jaga kekemasan diri. Supaya apa? Supaya tak menyerupai orang perempuan, tasyabuh bin nisa. Kalau kerja asyik berdandan, make up pula lagi orang lelaki sekarang ni. Kan? Jadi itu sudah menyerupai bagi orang perempuan. Janganlah. Nabi kata illa ghibban. Sekali-sekala okeylah. Kan sekali-sekala tak bersikat. Tapi tetap kemas dijaga insya-Allah. Okey. Kita berhenti situ dululah. Sebab panjang lagi kita nak syarahkan. Baru separuh sikit suku daripada hadis yang kita baca, insya-Allah. Kita sambung besok pagi hadis yang ke-8, siri ke-10, part 2. Ya, hadis yang ke-8 part 2 insya-Allah, untuk kita tambah kenal kita tentang bagaimana kehidupan peribadi junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya-Allah, ya. Jadi jumpa lagi esok insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pada yang sama-sama menonton. Puan Irma, Puan Siti Hajar, Puan Nur Izzah, Cik Iskandar, ada Puan Asma, Puan Raja Mazian, Cik Raja Syarif, kemudian dan juga yang lain-lain yang menonton kita. Mudah-mudahan semuanya kita harapkan agar dapat rahmat Allah insya-Allah. Terima kasih semua yang sama-sama sudi dengan kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.